Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Apa khabar semua anak-anak soleh dirahmati Allah sekalian? Insya-Allah hari ini mak nak kongsi sedikit perkara berkaitan perkara yang sangat penting, malam yang sangat penting yang ada Allah kurniakan, Allah janjikan dalam bulan Ramadan ini, iaitu malam Al-Qadar ataupun disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni Allah kurniakan ganjarannya, pahalanya umpama kita beribadah selama 1000 bulan. Dan ganjaran malam Al-Qadar ni dikurniakan khas khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita lah antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam satu kisah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah sahabat-sahabat Arab Badui. Bila pergi ziarah ni, duduk bersama sahabat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, apa yang kau nak minta pada aku? Apa kau nak minta pada aku?" Lalu ada seorang sahabat ni, dia minta. Dan apa yang dia minta? Dia minta, "Wahai Rasulullah, aku nak seekor unta. Aku nak seekor unta, dan unta tu dia boleh mengeluarkan susu. Susu tu aku boleh minum, kalau ada lebih lagi aku boleh jual, aku boleh berniaga. Dan satu lagi, unta tu kalau boleh, unta yang boleh menjadi kenderaan." Seperti yang kita tahu kan, orang Arab memang menggunakan unta sebagai kenderaan. Mana unta tu cantik, ada tempat duduk, ada sketing kan, macam kereta. Jadi, bila dia cakap macam tu, Rasulullah tanya dia semula. Rasulullah tanya apa? "Wahai sahabat, kenapa engkau tak minta seperti mana seorang wanita tua minta kepada Nabi Musa alaihissalam?" Terpinga-pinga sahabat. Rasulullah tanya semula dia, kenapa dia tak minta seperti mana seorang wanita tua minta kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi, dipendekkan cerita, Rasulullah menyebut kepada para sahabat di akhirat kelak akan dibangkitkan nabi-nabi ni oleh Allah SWT. Ada yang nabi dibangkitkan oleh Allah SWT, dibangkitkan dalam keadaan beribu-ribu pengikut di belakang dia. Ada nabi yang dibangkitkan dalam keadaan beratus-ratus pengikut dia. Ada nabi yang dibangkitkan dalam keadaan tak ada pengikut, dia seorang-seorang je. Dia dengan pedang dia je. Nabi apa tu? Ialah Nabi Syamun, ataupun dalam bahasa Inggeris Simpson. Ataupun Nabi Syamun dalam bahasa Arab. Nabi Syamun ni orang yang sangat kuat berperang, sangat kuat berjuang. Pada waktu itu kalau setakat berpuluh orang, beratus orang, beribu orang, tak ada masalah bagi dia untuk ditewaskan, untuk dikalahkan. Sangat kuat. Allah bagi kelebihan kekuatan kepada dia. Tapi dalam keadaan macam tu, pihak-pihak musuh pun sentiasa mencari ruang. Macam mana nak kalahkan Nabi Sam'un ni? Macam mana nak tewaskan dia? Lalu bila dia menggunakan isteri Nabi Sam'un, bila dicari-cari, jumpalah kelemahan Nabi Sam'un, iaitu kelemahannya pada rambut yang panjang dia. Nabi Sam'un ada rambut yang panjang, itulah kelemahan dia. Lalu dapat ditangkap dan diikat pada sebatang tiang dengan menggunakan rambut diri dia sendiri. Lalu dia diseksa sehingga menyebabkan matanya buta, tangan dan kakinya tiada lagi kekuatan. Lalu Nabi Sam'un ni, dia berniat kepada Allah, dia bernazar kepada Allah, "Ya Allah, kalau engkau kurniakan aku semula penglihatan aku, kekuatan tangan dan kaki aku akan berjihad, aku akan berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan." Lalu Allah makbulkan doa dia. Lalu bila Allah makbulkan doa dia, habis semua musuh ditewaskannya. Habis semua musuh dihancurkan selama 1000 bulan. Jadi sahabat-sahabat yang duduk dengan cerita daripada Rasulullah ni, dia kata apa? Dia kata, untungnya Sam'un, Allah kurniakan dia umur yang panjang, 1000 bulan untuk dia berjihad. Lalu dengan takdir Allah, pada waktu itulah malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu daripada Allah, iaitu surah Al-Qad, yang mana Allah turunkan surah Al-Qad ni dengan tujuan Allah memberikan kabar gembira kepada kita dengan adanya malam Al-Qadar khas untuk umat Nabi Muhammad, yang mana seperti kita tahu, Nabi pernah sebut umur umat Nabi dia antara 60 hingga 70 tahun. Umur kita pendek. Jadi Allah kurniakan satu malam yang ada pada bulan Ramadan ini untuk kita rebut, iaitu malam Al-Qadar, yang mana pahala yang dijanjikan oleh Allah melebihi 1000 bulan. Kalau ikut 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Bila 83 tahun,
Umur kita belum tentu lagi sampai 80. Dan esok lusa kita dah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rebut peluang yang ada ni, iaitu dengan kita beribadah pada 10 malam terakhir. Kerana dalam satu hadis Rasulullah sebut malam Al-Qadar ni akan berlaku pada 10 malam terakhir. Ada satu hadis yang lain menyebut akan berlaku pada malam yang ganjil. Jadi kita tak payah bergaduh tentang malam mana. Yang penting pada 10 malam terakhir kita mempertingkatkan, memperbanyakkan amal ibadah kita. Jadi antara cara nak kita dapat malam Al-Qadar ni, kita bukan beribadah pada 10 malam terakhir saja, tapi kita beribadah bermula daripada awal Ramadan. Cuma bila dah masuk 10 malam terakhir, kita digalakkan untuk menambah amal ibadah kita supaya kita tidak terlepas daripada mendapat ganjaran malam Al-Qadar. Kalau pada awal Ramadan ataupun sebelum bulan Ramadan kita sedekah RM1. Mungkin 10 malam terakhir kita sedekah RM10, RM10, sama juga dengan ibadah. Kalau sebelum Ramadan ataupun awal Ramadan kita baca Quran sehari 5 muka. Bila masuk 10 malam Ramadan kita upgrade, kita baca Quran 10 muka. Jadi anak-anak dirahmati Allah sekalian, kenapa perlunya kita merebut malam Al-Qadar ni? Kerana ganjarannya sangat luar biasa. Dan yang paling penting, malam Al-Qadar ni bukannya ada pada setiap bulan. Dia hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Dan hanya akan berlaku pada setahun sekali je. Jadi kalau kita tak rebut peluang yang ada pada tahun ini, ya Allah kurniakannya, belum tentu lagi kita dapat kejar peluang pada tahun akan datang. Kerana apa? Kita tak tahu umur kita sampai bila. Jadi anak-anak, ibu-ibu, ayah, muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita. Mualim sebut ni bukan mualim nak tunjuk pandai, tapi untuk sama-sama kita muhasabah diri. Dalam 2-3 hari lagi kita akan masuk pada fasa yang ketiga Ramadan, iaitu 10 malam terakhir. Jadi fasa inilah fasa yang tempat untuk kita mengejar malam Al-Qadar. Jadi sama-sama kita tingkatkan amal ibadah, kita banyakkan amal ibadah. Mudah-mudahan Allah kurniakan, Allah rezekikan kita pada tahun ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, dan kurniakan kita rezeki dengan bertemu dengan malam Al-Qadar, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Jadi mualim yang cukup setakat tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang